Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Gelicik Studios. Hari ni saya Fakput, saya nak bercakap pasal seorang pemain Arsenal ni. Tengok tajuk, tengok thumbnail pun dah tahu dah siapa pemain tu. Tapi mungkin nama pendek dia korang tahu, Martinelli. Tapi nama panjang dia mungkin korang tak tahu. Jadi saya nak beritahu. Banyak sangat tahu tu. Nama panjang dia dalam IC dia lah, Gabriel Theodore Martinelli Silva. Panjang, 4 harakat. Kita straight pergi ke sejarah dulu. Background Martinelli ni datang daripada mana budak ni? Sebelum dia terkenal dekat Arsenal yang macam sekarang ni, dia ni adalah daripada klub di Brazil yang bernama Ituano. Dan sebenarnya cakap pasal Martinelli ni, dia punya awal-awal career tu starting from futsal. Sama lah macam kalau korang pernah tengok Ronaldinho dulu kan. Boleh nampak masa dia kecil-kecil dia start dekat futsal dulu. Dan klub futsal yang dia main dulu Corinthians. Lepas tu pada tahun 2015 dia berhijrah ke Ituano, sign professional contract yang sebenarnya tamat pada tahun 2022 ni, bulan 10 ni. Dan sebenarnya Martinelli ni dia dah pergi ke Barcelona, Manchester, dia pergi trial kat sana. Tapi tak lekat, tak ada rezeki lah tu. Dan ketika umur dia 16 tahun 9 bulan, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah kelab Ituano tu. Dan tak lama lepas tu, tahun 2019, dia dipromote naik ke first team Ituano, main dekat dalam tournament Campeonato Paulista. Dekat dalam tournament tu saja dia menjarikan sebanyak 6 gol. Dan bila dah perform macam tu, kelab daripada Arsenal nampak lah dia punya potensi tu. Arsenal pun ikat dia pada 2 Julai 2019 dan dikatakan transfer fee dia 6 juta. Dan Martinelli ni dia ada darah Itali, dan itu menyebabkan senang sikit lah proses nak menandatangani Martinelli masuk Arsenal ni. Sebab kalau dia South American punya player, memang ada complicated sikit lah. Debut pertama Martinelli pada 11 Ogos 2019. Masa tu Arsenal menang 1-0 dengan Newcastle. Dia masuk lambat, minit ke 84. Ganti Mkhitaryan, yang tengah main dekat Inter sekarang tu. Dan tak lama selepas tu, lebih kurang sebulan macam tu, 24 September pula, dia debut untuk Piala EFL lawan Nottingham Forest. Arsenal menang 5-0. Yang lagi hebatnya Martinelli ni, dia dah mula memperkenalkan diri dia. Dia menjadikan 2 gol dalam match tu. Dan cakap pasal Martinelli ni, sebenarnya masa awal Arsenal sign dia, dekat pre-season punya match lagi dah nampak dah dia punya percikan-percikan kemampuan tu. Boleh nampak lah dia ni memang bernafsu di depan gol. Dan daripada situ lagi fans-fans Arsenal dah start mengaitkan Martinelli ni macam the next Sanchez. Dan coach masa tu, Unai Emery, memberikan pujian lah terhadap performance dia yang gempak dalam match tu. Dan sebenarnya cakap pasal Martinelli ni, ada satu season yang dia mengalami sakit lutut, injured lutut mat. Dan agak merisaukan lah sebab kawan tu baru tengah nak menaik tu, tiba-tiba terbantut disebabkan kecederaan ni. Dan dia sendiri menangis bila dia kena injet lutut tu. Siap kena bedah lagi. Dia start rasa sakit tu masa training. Masa sepak-sepak dia rasa tak sedap dah kat lutut dia. Jadi si Martinelli ni pun rehat. Dan masa dia tengah rehat tu, Arteta bagi dia semangat. Sentiasa follow up dengan dia supaya dia tak putus semangat ataupun koyak lah sebab dah injured kan. Dan ini membuahkan hasil. Sebab apa? Sekarang ni kita dapat tengok macam mana Martinelli yang dulu bukanlah Martinelli yang sekarang. Martinelli yang lebih baik. Dan saya tahu ramai antara korang ni yang suka dengan benda-benda yang tahyul-mahyul ni. Korang geng-geng Illuminati kan. Sekarang ni kalau korang perasan, dia pakai bandage kat tangan macam siapa? Benzema. Jadi adakah itu yang tak boleh belah lah. Adakah sebab bandage kat tangan tu yang buatkan performance dia mencanak naik? Anda percaya dengan benda tu? Confirm Illuminati. Tak ada gurau je. Dan cakap pasal performance yang tengah mencanak naik daripada Martinelli ni, kita tengok balik gol masa lawan Liverpool yang mana dia assist Saka tu. Seingat kita lah, Martinelli ni selalunya kalau dia dribble bola, mesti mata dia pandang bawah je. Tak tengok dah orang kiri kanan, mesti dia bawa je bola tu. Tapi kita boleh nampak improvementnya Martinelli ni. Sekarang ni dia main bola, dia dah boleh nak tengok sikit. Dulu pandang bawah je, tengok tanah, tengok rumput, tengok bola je. Itu yang kita boleh nampak, dia dah start buat assist ni. Dan ini menunjukkan petanda yang baik untuk seorang left winger. Ada gol, ada assist. Kita cakap pasal statistik Martinelli, banyak improvement dia berbanding season lepas. Kita boleh tengok dekat sini, Martinelli ni dia catat purata gol yang lebih improve. Sebelum ni, dia memerlukan 311 minit untuk menjaringkan 1 gol. Tapi improve untuk season kali ni, dia hanya memerlukan 195.8 minit untuk menghasilkan 1 jaringan gol. Selain tu, conversion rate dia meningkat juga. Persen season lepas 11.5 je. Season ni, setakat ni dah naik 15.4%. Banyak naik tu. Shots per game dia pun naik juga guys. Dulu 2.5, sekarang ni dah 3. Shots on target, dulu 0.8, sekarang ni 1.3. Creating chances, dulu 1.6, sekarang ni 2.3. Dan statistik yang paling utama lah dekat Gabriel Martinelli ni adalah dribbling dia. Setakat
match week ke-10 ni, dia lah top dribbler dalam Premier League, menghasilkan 20 successful dribbling. Dalam carta successful dribbles ni, Martinelli nombor 1, Jesus nombor 2. Dan daripada open play sahaja, Martinelli dah create sebanyak 19 chances. Tempat ketiga di belakang Salah, 26 chances created, dan juga De Bruyne 20 chances created. Martinelli ni juga pernah cakap yang dulu dia nak adapt dengan EPL ni, dia kena tambah berat badan dia. Dan sekarang ni berat badan dia dah bertambah sebanyak 7 kilo. Ni 3 mat, 7 kilo. Dan masa interview tu dia beritahu jugalah, bukan takat berat dia je bertambah, tapi speed dia masih maintain. Itu yang penting tu. Hebatnya Martinelli ni, masa first debut season Martinelli, dia dah menjaringkan 10 gol dan 4 assist. Dan rekod pemain muda yang berjaya menjaringkan double digit goals dalam satu tahun ni telah menyamai rekod Anelka dulu. Dan masa debut season ni jugalah, Jurgen Klopp, coach Liverpool, mengatakan yang Martinelli ni adalah generational talent. Satu statement yang sangat besar tu. Dan Martinelli ni, dia tak suka dikaitkan ataupun disamakan dengan Thierry Henry. Walaupun dia mengagumi ataupun mengakui yang Thierry Henry tu pada dia the best player of all time untuk EPL. Tapi Martinelli ni, dia kata kalau boleh dia nak cipta legasi dia sendiri. Dan mungkin anda tertanya-tanya, siapakah idola Martinelli ni? Alexis Sanchez ke? Oh tidak kawan-kawan, idola dia adalah Cristiano Ronaldo. Dan setakat statistik Martinelli yang kita boleh tengok buat masa ni, dia dah menjadikan 4 gol kan. 2 gol sahaja dia menggunakan kaki kiri dia. Sama lah macam CR, dua kaki pun hidup. Bila dia mengidolakan CR, saya rasa dia akan melahirkan attitude professionalism yang sangat tinggi. Macam mana Ronaldo boleh kekal maintain, mengekalkan longevity yang sangat lama untuk career sampai ke tahap umur 30 lebih ni. Gaya permainan Martinelli ni macam mana? Kalau saya boleh katakan dia ni macam Federico Chiesa dekat Juventus, ataupun tergigit lidah tu. Kvaratskhelia dekat Napoli tu. Boleh dikatakan satu left winger yang dynamic, mempunyai explosive power yang tinggi, player yang mempunyai dribbling pada speed yang tinggi. Cuma kelemahan Martinelli setakat ni saya rasa kebiasaannya dia naik share ataupun dia terlalu khusyuk mendribble, dan kadang-kadang mungkin terlepas peluang untuk menghasilkan assist ataupun jaringan sendiri. Dan menurut saya, Martinelli pada musim ni lebih menyerlah disebabkan Arteta dah tweaks ataupun dah memperbetulkan dia punya tactical. Kalau kita lihat sebelum ni, di bahagian kiri Arsenal akan lebih kerap untuk melakukan overlap run dan crosses, especially menggunakan Tierney lah. Tapi kita boleh lihat sekarang ni, even Tierney yang dulunya tugasnya begitu, sekarang ni dijadikan sebagai midfield kat tengah. Macam mana Zinchenko pun sama, buat benda yang sama. Bila adanya role left back masuk ke tengah ni, memberikan kesenangan ataupun wide kepada Gabriel Martinelli untuk melakukan dribbling. Selain daripada itu juga kita boleh nampak dia swap position dengan Jesus, dan ini memberikan fluidity di bahagian hadapan serangan Arsenal dan boleh membuatkan kucak-kacir dan pening kepada defender pihak lawan. Jadi saya harap Martinelli kekal perform dan bebas daripada sebarang kecederaan. Sampai sini saja video kali ini. Teruskan support Gelicik Studios. Untuk next videos, siapa pula pemain seterusnya? Korang tinggalkan komen kat bawah. Sehingga kita bertemu dalam next video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.